Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah binti Ahmad Robi, nombor metric 257712. Saya akan menerangkan tentang Henry Fayol. Pengenalan dan latar belakang tokoh. Henry Fayol adalah seorang jurutera dan ahli teori pentadbiran perniagaan. Beliau dilahirkan pada 29 Julai 1841 di Constantinople, Istanbul dan meninggal dunia pada 19 November 1925 di Paris pada usia 84 tahun. Bapanya, seorang jurutera, berada dalam tentera dan dilantik sebagai pengusaha kerja raya untuk membina Jabatan Galata. Keluarganya berpindah ke Perancis pada tahun 1847. Henry Fayol menamatkan pengajian daripada Akademi Perlombongan École Nationale Supérieure des Mines di Saint-Denis pada tahun 1860. Apabila beliau berusia 19 tahun, Henry Fayol mula bekerja di syarikat perlombongan yang bernama Compagnie de Commerce de Fauchambault di Casaville. Di syarikat itu sebagai jurutera perlombongan. Semasa beliau berada di kawasan Lombok, Henry Fayol mengkaji punca kebakaran bawah tanah, cara mencegahnya, cara melawannya, cara menuntut semula kawasan perlombongan yang telah terbakar dan mengembangkan pengetahuannya tentang struktur perlombongan. Pada tahun 1888, beliau dinaikkan pangkat sebagai pengarah urusan. Semasa menjadi pengarah, beliau membuat perubahan untuk memperbaiki situasi kerja di Lombok seperti membenarkan pekerja bekerja dalam pasukan dan menukar pembagian kerja. Akhir sekali, beliau bersara pada tahun 1918 dan beliau mengembangkan konsep pentadbirannya pada tahun 1916. Beliau menerbitkan pengalamannya dalam buku Administration Industrial et General. Sejarah, teori, model atau model. Kerja Henry Fayol menjadi lebih dikenali dengan penerbitan 1949 Pentadbiran Am dan Industri terjemahan bahasa Inggeris dari artikel 1916 Pentadbiran Industrial et General. Dalam karya ini, Henry Fayol membentangkan teori pengurusannya yang dikenali sebagai Fayolisme. Sebelum itu, Fayol telah menulis beberapa artikel mengenai kejuruteraan perlombongan pada tahun 1870-an. Komponen-komponen utama. Teori model Fayolisme. Henry mencadangkan bahawa terdapat 5 fungsi utama pengurusan dan 14 prinsip pengurusan. Fungsi pengurusan perancangan, menganjur, penjawatan, mengarah, mengawal. Fungsi kawalan daripada controller Perancis digunakan dalam arti kata bahawa pengurus mesti menerima maklum balas tentang proses untuk membuat pelarasan yang diperlukan dan mesti menganalisis penyelewangan. Prinsip pengurusan ada 14, iaitu pertama, pembahagian kerja. Pekerja adalah khusus dalam bidang yang berbeza dan mereka mempunyai kemahiran yang berbeza. Menurut Henry Fayol, pengurusan yang menggalakkan kecekapan tenaga kerja dan meningkatkan produktiviti. Di samping itu, pengurusan tenaga kerja meningkatkan ketepatan dan kelajuan mereka. Autoriti dan tanggungjawab. Menurut Henry Fayol, kuasa dan autoriti disertakan memberi hak kepada pihak pengurusan untuk memberi arahan kepada orang bawahan. Disiplin, ia sering menjadi sebahagian daripada nilai transmisi dan visi dalam bentuk tingkah laku yang baik dan interaksi yang penuh hormat. Perpaduan perintah. Setiap pekerja hendaklah menerima arahan daripada orang atasan sahaja atau pihak atasan. Kesatuan hari tuju. Setiap kumpulan aktiviti organisasi yang mempunyai objektif yang sama harus diarahkan oleh seorang pengurus menggunakan satu rancangan untuk pencapaian satu matlamat bersama. Penubuhan kepentingan individu kepada kepentingan umum. Kepentingan mana-mana pekerja atau kumpulan pekerja tidak seharusnya diutamakan daripada kepentingan organisasi secara keseluruhan. Imbuhan, semua pekerja mesti dibayar gaji yang setimpal untuk perkhidmatan mereka. Gaji yang dibayar mestilah mengikut taraf hidup tertentu kepada pekerja pada masa yang sama yang berada dalam kapasiti membayar syarikat. Pemusatan dan desentralisasi. Ini merujuk kepada tahap di mana orang bawahan terlibat dalam membuat keputusan. Rantaian skala, barisan kuasa daripada pengurusan atasan kepada pangkat yang paling rendah, mewakili rantaian skala. Perintah, prinsip ini berkaitan dengan susunan sistematik lelaki, mesin, bahan dan lain-lain. Perlu ada tempat khusus untuk setiap pekerja dalam organisasi. Equity, semua pekerja dalam organisasi mesti dilayan sama rata berkenaan dengan keadilan dan kebaikan. Kestabilan tempoh kaki tangan, pihak pengurusan harus menyediakan perancangan kaki tangan yang teratur dan memastikan pergantian tersedia untuk mengisi kekosongan. Inisiatif pekerja yang dibenarkan membuat dan melaksanakan rancangan akan menggunakan tahap usaha yang tinggi. Yang terakhir, Esprit de Corps, menggalakkan semangat berpasukan akan membina keharmonian dan perpaduan dalam organisasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Suziliana binti Osman akan menerangkan mengenai pengaplikasian teori model dalam konteks pengurusan. Nombor ID saya 257747.
Teori Henry Fayol ni sebenarnya diaplikasikan oleh banyak organisasi kerana dia memiliki 5 fungsi utama dan juga 14 prinsip pengurusan yang boleh meningkatkan pentadbiran dalam sesebuah organisasi. Dalam teori Henry Fayol, semua peringkat pengurusan penting dan saling bergantung antara satu sama lain. Jadi semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing untuk memastikan objektif sebenar tercapai. Jika ada salah satu pihak yang tidak melakukan peranannya dengan betul, objektif tidak akan tercapai ataupun lambat untuk dicapai. Teori 5 fungsi utama dalam teori Henry Fayol ni. Yang pertama adalah membuat perancangan. Jadi dalam perancangan ni untuk sesebuah organisasi, pihak pengurusan yang tertinggi di dalam organisasi yang akan memainkan peranan di dalam membuat sesuatu perancangan. Segala perancangan akan disampaikan kepada pengurusan pertengahan untuk disampaikan kepada pekerja bawahan. Fungsi yang kedua adalah pengorganisasian. Dalam pengorganisasian ni, pengurusan pertengahan yang akan bertanggungjawab untuk membahagikan tugas supaya lebih sistematik dan efisien. Pengurusan kerja juga dilakukan untuk memudahkan pekerja-pekerja memahami apa yang perlu dilakukan supaya tidak ada pertindihan tugasan. Fungsi yang ketiga adalah kepimpinan. Di sini kita dapat melihat tugas pengurusan pertengahan ini ataupun penyelia dalam mengendalikan segala masalah yang dihadapi oleh pekerja bawahan. Jika ada masalah atau tekanan, tugas mereka adalah penting untuk memotivasikan kembali pekerja-pekerja itu. Keempat adalah penyelarasan. Kita dapat aplikasikan dalam konteks pengurusan adalah penyeragaman maklumat supaya tidak terpesong. Contohnya kan, jika di bahagian perolehan mendapat maklumat berkenaan dengan jumlah pembelanjaan 2 juta, pihak kewangan juga perlu mendapat maklumat yang sama mengenai apa pembelanjaan 2 juta itu. Jika maklumat itu tidak tepat atau bercanggah, dia akan membuatkan pihak pengurusan atasan mempersoalkannya kembali. Fungsi terakhir adalah pengawalan. Pengaplikasiannya adalah melalui setiap lapisan pengurusan supaya pelaksanaan tindakan dijalankan seperti yang dirancang. Jika terdapat penyelewengan atau penyimpangan, tindakan segera perlu diambil supaya kembali ke landasan yang betul. Setiap pengurusan organisasi memahami dengan betul dan mengaplikasikan dengan teliti semua matlamat dan objektif yang mereka tetapkan akan tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqman Hisham bin Fahrudin akan menerangkan tentang kelebihan atau kekuatan serta kelemahan teori Henry Fayol. Okey, sebelum menerangkan tentang kekuatan dan kelemahan teori Fayol, saya terangkan dahulu serba sedikit tentang kemunculan teori tersebut. Teori tersebut telah dicipta oleh Henry Fayol melalui pengalaman kerjanya dari seorang pekerja biasa sehingga ke jawatan pengarah di sebuah syarikat perlumbungan di Perancis pada sekitar tahun 1900. Teori pengurusan tersebut adalah 14 prinsip, iaitu pengkhususan, pengurusan, autoriti, disiplin, penyatuan perintah, penyatuan hala tuju, subordinasi kepentingan individu, imbuhan yang sepatutnya, pemusatan, rantaian perintah, arahan, equity, keselamatan kerja, inisiatif dan semangat berpasukan. Walaupun terdapat kelebihan dan kekurangan di dalam pengurusan pentadbiran, teori pengurusan Fayol mempunyai beberapa prinsip yang boleh dimanfaatkan oleh kebanyakan pengurusan organisasi sehingga ke hari ini. Kelebihan atau kekuatan pertama teori Henry Fayol ialah memudahkan struktur organisasi. Salah satu prinsip pengurusan teori tersebut adalah struktur organisasi. Fayol bercakap tentang struktur hierarki di mana peringkat atasan pengurusan bertindak sebagai seorang pemimpin yang kuat. Walaupun ini adalah prosedur normal dalam syarikat perlumbungannya, struktur hierarki masih menjadi model yang banyak perniagaan kecil hari ini. Model atas ke bawah seperti yang diterangkan Fayol sangat popular digunakan sehingga ke hari ini sebagai satu cara untuk memastikan keputusan dilaksanakan dalam semua peringkat.
Kelebihan yang kedua, teori Fayol ialah mempromosikan konsep berpasukan. Salah satu teori Fayol yang masih digunakan ialah idea bahawa pekerja harus menolak kepentingan peribadi mereka berbanding kepentingan umum syarikat. Ini adalah teori asas konsep pasukan yang telah menjadi begitu lazim dalam banyak perniagaan kecil. Daripada meminta pekerja bekerja secara individu, lebih baik mengumpulkan semua pekerja yang mempunyai pelbagai kemahiran menjadi sebuah pasukan, di mana ianya dilihat mempunyai kelebihan untuk mengatasi sebarang kelemahan melalui idea dan bakat yang bertentangan bekerjasama untuk mengimbangi defisit masing-masing. Fayol juga menghargai semangat berpasukan yang dipanggil esprit de corps dalam bahasa Perancis. Beliau percaya bahawa pihak pengurusan perniagaan dapat memupuk rasa matlamat yang sama di kalangan pekerja organisasi dan mereka akan lebih bersedia untuk berkongsi pengetahuan mereka dengan rakan sekerja yang lain. Kelebihan yang seterusnya adalah memotivasikan pekerja melalui imbuhan. Teori tersebut sangat terbukti dan masih digunakan sehingga hari ini, di mana Fayol percaya pemimpin perniagaan mesti memberi imbuhan kepada para pekerja untuk mendorong dan menggalakkan mereka bekerja lebih efisien dan produktif. Gaji dan upah sentiasa menjadi perkara yang rumit, terutamanya yang berkaitan dengan kesamaan gaji. Beliau bagaimanapun berfikir lebih jauh dan bukan bercakap tentang wang semata-mata. Percaya bahawa imbuhan bukan kewangan juga dapat memotivasikan pekerja. Sebagai contoh, seperti imbuhan yang dimaksudkan adalah anugerah perkhidmatan cemerlang ataupun penghargaan kepada staf-staf dengan membawa mereka melibatkan aktiviti dalam seperti hari keluarga dan bercuti dan sebagainya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kelemahan teori Henry Fayol. Okey, kelemahan yang pertama adalah prinsip pertimbangan pengurusan Fayol. Apabila mempertimbangkan untuk menggunakan teori tersebut, kita perlu tahu untuk menilai semua kelebihan dan keburukan teori tersebut sebelum meneruskannya. Salah satu kelemahan teori Fayol ialah di mana ia dicipta semata-mata berdasarkan pengalaman dan pemerhatian beliau sendiri ketika di dalam bidang pengurusan. Ini menunjukkan secara tidak langsung beliau tidak menjalankan sebarang penyelidikan lanjut berkenaan teori tersebut. Akibatnya, dia tidak dapat mengembangkan pemahaman sepenuhnya tentang kelebihan dan kekurangan teori tersebut. Kelemahan yang kedua, teori tersebut adalah perbezaan zaman dan era. Kita juga perlu tahu bahawa tentang kelemahan teori tersebut kerana ianya dicipta oleh Henry Fayol adalah berdasarkan situasi pengurusan dan pentadbiran yang berlaku pada zaman dan era tersebut, iaitu pada sekitar tahun 1900. Sebagai contoh, pada zaman tersebut kuasa dan kawalan ke atas pekerja adalah merupakan perkara biasa. Walhal perkara tersebut sangat berbeza berbanding pada hari ini kerana ianya tidak lagi berlaku pada kebanyakan organisasi pada zaman sekarang. Ini bermaksud bahawa kita perlu menyemak semula beberapa teori Fayol untuk menjadikannya lebih sesuai dari semasa ke semasa. Sekian, terima kasih. Ini kita dapat simpulkan yang teori Henry Fayol ni memainkan peranan yang penting di dalam bidang pengurusan dan pentadbiran sesebuah organisasi, tidak kira dalam bidang apa sekalipun, seperti bidang seni, bidang pendidikan, bidang muzik dan sebagainya. 5 fungsi teori pengurusan iaitu perancangan, perorganisasian, kepimpinan, penyelarasan dan juga pengawalan amat sesuai digunakan di mana-mana organisasi. Di samping 5 fungsi utama, terdapat juga 14 prinsip yang digunakan untuk memantapkan lagi konteks pengurusan sesebuah organisasi itu. Selain itu, yang kita dapat simpulkan, terdapat 3 kekuatan dan juga 2 kelemahan dalam teori Henry Fayol yang sudah diterangkan oleh rakan saya sebelum ini. Oleh kerana kekuatan lagi banyak dari kelemahan, dapat disimpulkan yang tokoh Henry Fayol merupakan tokoh yang menjadi contoh yang baik dan teori beliau merupakan teori yang boleh diguna pakai. Cuma perlu disemak kembali untuk melihat relevan atau tidak lagi digunakan di masa sekarang. Oleh sebab itu, bapa pengurusan moden memang sesuai untuk diberikan kepada tokoh Henry Fayol di atas jasanya mengeluarkan teori yang bermutu. Sekian, terima kasih daripada saya.